Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ila muhadaratina الثانية في دراسة اللغة العربية الأولى. اليوم سنبدأ دراستنا من باب الأول من كتابكم اللغة العربية الأولى الذي ستسلمونه ممكن بعد الأسبوع. Selamat datang saya ucapkan kepada para pelajar, dan hari ini kita akan mula belajar daripada kitab bahasa Arab anda yang anda beli hari itu, dan mungkin anda akan dapat dalam beberapa tempoh ketika anda akan dapat buku tu. Jadi kita terus tengok kepada buku yang kita nak belajar ni. Baik, ini adalah buku anda, gambaran buku ni muka surat dalam buku tu. Kitabul Lughatil Arabiyyatil Ula, buku bahasa Arab 1. Baik. Buku ini apa yang ada dalam buku ni? Mari kita tengok. Okey, al-muhtawiyat. Yang pertama sekali, yang paling penting dalam setiap buku ialah isi kandungan buku itu. Buku ini mengandungi ada ad-darsul awal, ad-darsus sani. Maksudnya ini kira darsul awal ni bab, kira macam samalah al-babul awal. Bab 1, bab 2. Dalam buku ini ada berapa bab ni? Ada 12 bab semua sekali Ada 12 bab. Dan setiap bab itu mengandungi 3 bahagian lah, yang kita namakan 3 bahagian. Jadi bahagian yang pertama at-ta'aruf. Yang ni kita panggil sebagai bahagian teks. Tak dapat nak tulis, tak apa. Teks. Bahagian yang kedua adalah bahagian tata bahasa, iaitu al-qawaid al-arabiyyah. Yang ni, al-qawaid al-arabiyyah. Ini bahagian yang kedua. Ini bahagian pertama, ini bahagian kedua. Okey, ini adalah bahagian yang ketiga, iaitu al-munawwa'at. Ini adalah bahagian yang ketiga. Jadi setiap bab mengandungi 3 bahagian. Itu juga dengan bab yang kedua. Kalau kita tengok, yang ni adalah bahagian yang pertama dia. Ini bahagian yang kedua, dan yang ni adalah bahagian yang ketiga. Semua bab ada 3 bahagian. Bahagian pertama teks, tata bahasa dan kepelbagaian. Baik. Yang ni adalah kata-kata hikmah. Ada sikit kat ujung buku, setiap topik tu, setiap bab itu ada kata-kata hikmah di ujung. Baik. Begitulah yang kita akan belajar sebanyak 12 bab. Baik, terus kita lompat kepada bab yang pertama. Mana bab yang pertama ni? Okey. Bab yang pertama. Bab yang pertama bertajuk ad-darsul awal, pelajaran pertama, at-ta'aruf. At-ta'aruf membawa makna perkenalan ataupun berkenalan. Sama saja. Baik, apa yang penting di sini? Apa yang penting dalam berkenalan? Bagaimana kita bertegur sapa dengan seseorang itu. Baik. Jadi kita terus tengok kepada teks yang ada di dalam buku tu. Baik. Teks yang pertama, yang ni adalah di antara Muhammad, Syukri dan juga Zaitun. Ada 3 orang yang berinteraksi. Baik, kita tengok dialog. Kita akan bacalah dialog ni, dan Ustaz harap kamu juga akan ikut bersama-sama dengan Ustaz ketika Ustaz membacanya. Baik. Teks yang pertama, dialog yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukri dan Zaitun pun jawab, Waalaikumsalam. Cumanya Ustaz tak berapa suka kalau orang ucap kepada kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita pun ucap Waalaikumsalam. Jadi tak sepatutnya kita ucap macam tu. Kita kena ucap sama panjang dengan apa yang orang itu ucap. Demikian Allah Ta'ala ajar kita, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila diberi satu penghormatan kepada kamu, maka kamu hendaklah jawab balik penghormatan tu
dengan yang lebih baik ataupun setara. Jadi kalau orang ucap panjang, jangan jawab pendek, kena jawab sama panjang ataupun lebih baik. Jadi jawapan kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jawab dia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, itu adalah ucapan greeting yang pertama. Yang pertama, kita jumpa orang Muslim ataupun bukan Islam, boleh untuk kita ucap Assalamualaikum ataupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jadi boleh jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita go kepada dialog yang kedua. Sebelum daripada itu, apa makna Assalamualaikum? Assalam, sejahtera atas kamu dan rahmat Allah dan keberkatannya. Itu maksud dia. Baik. Jawab dia Waalaikumsalam, dan ke atas kamu juga sejahtera dan rahmat Allah dan juga keberkatannya. Baik, go kepada dialog yang kedua. Ahlan wa sahlan sabahal khair. Okay, jawab kepada ahlan wa sahlan sabahal khair. Jawabnya ahlan bik sabahan nur. Baik. Tapi kita pecahkan kepada dua. Ahlan wa sahlan satu dialog, ahlan wa sahlan. Yang ketiga adalah sabahal khair. Bila orang ucap kepada kita ahlan wa sahlan, kita boleh terus jawab ahlan bik. Ahlan wa sahlan, jawab je ahlan bik. Kalau kepada lelaki bika, kalau kepada perempuan biki. Boleh je kita matikan. Kalau tak nak bunyi, tak nak bagi tahu lelaki perempuan tu, kita sebut ahlan bik, matikan terus. Ahlan bik. Baik. Dialog ataupun greetings yang ketiga ialah sabahal khair. Bila orang ucap kepada kita sabahal khair, selamat pagi. Kat sini ada makna dia, selamat pagi. Jawabnya adalah sabahan nur. Sabahan nur juga maksud dia selamat pagi. Ahlan sahlan, selamat datang. Ahlan bik, maksud juga selamat datang. Baik. Dialog yang seterusnya. Ana Muhammad, man anta? Ana Muhammad, saya Muhammad, man anta? Okey. Jawabnya ana Syukri. Kaifa haluka? Okey. Dialog yang seterusnya Ustaz nak fokus kat sini adalah man anta. Jadi kita boleh tanya orang itu, man anta, awak siapa? Man anta. Nombor 4, man anta. Jadi kita boleh jawab ana, macam Ustaz, ana Fahmi. Okey. Kalau perempuan, kita tanya man anti, jawabnya sama, ana Fatimah contohnya. Okey, go. Kaifa haluka? Kaifa haluka maksud dia apa khabar? Kalau kita nak translate literally, kaifa tu maksud dia bagaimana. Haluka, keadaan kamu. Bagaimana keadaan kamu? Okey. Tapi dalam bahasa Melayu kita terjemahkan terus, apa khabar? Kaifa haluka. Jadi ini adalah greetings yang kelima yang kita kena tahu. Kalau bila nak sebut kepada orang, nak tanya apa khabar, kaifa haluka. Okey, macam mana nak jawab? Ana bi khair. Saya baik. Ana bi khair. Okey. Yang ni waman anti, dia nak tanya pula orang tu kan. Ana zaitun. Saya zaitun. Kaifa haluki? Apa khabar kamu? Ana bi khair walhamdulillah. Okey. Jadi kalau orang tanya kaifa haluka ke kaifa haluki ke, kita boleh jawab ana bi khair walhamdulillah. Saya baik, alhamdulillah. Seterusnya, dialog yang seterusnya yang penting juga untuk kita ingat, nombor 6, ma'assalamah. Bila orang ucap kepada kita ma'assalamah, ucap balik kepada dia wa ilal liqa. Wa ilal liqa. Baik. Jadi ada 6 dialog yang perlu kita ingat di sini. Jadi simple dialog. Yang pertama, Assalamualaikum. Jawabnya Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Jawab balik ahlan bik. Yang ketiga, sabahal khair. Jawab balik kepada dia sabahan nur. Nombor 4, man anta.
Kalau lelaki, man anta, tanya dia, siapa awak? Yang kita jawablah nama kita, ana Fahmi. Ataupun kalau ikut dialog ni, ana Syukri. Kalau perempuan, man anti, awak siapa? Ana Fatimah. Sama. Okey. Dialog yang kelima, kaifa haluka? Kaifa haluka? Macam mana nak jawab? Ana bi khair. Ana bi khair. Okey. Yang terakhir, ma'as salamah. Jawabnya wa ilal liqa. Wa ilal liqa. Baik. Boleh kat tepi ni ada makna. Esok dah ada buku, boleh tengok makna dia. Okey. Now, kita pergi kepada latihan. Okey, lepas daripada kita belajar dialog, ada latihan-latihan yang perlu kita tengok. Contohnya, jadi Ustaz dah simpulkan dalam gambar ni. Kita boleh tengok gambar ni. Okey. Contohnya ni. Okey, mana gambar? Okey, ni. Okey, latihan. At-tadribat. Latihan di sini. Istami', dengar dan ulang. Okay, jadi kita akan baca, dengar dan ulang. Ustaz akan baca dan kamu akan ulang. Boleh? Boleh. Okey. Ustaz baca Ahlan wa sahlan. Kamu pun ikut. Ahlan wa sahlan. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Sabahal khair. Sabahal khair. Ma'as salamah. Ma'as salamah. Ilal liqa. Ilal liqa. Okey, bagus. Lompat kepada latihan yang seterusnya. Sorry, bukan yang ni. Okey, jawab. Ajib. Okey, ajib maksud dia jawab. Okey, jawab soalan yang berikut. Kalau orang sebut kepada kita sabahal khair, jawab balik kepada dia sabahan nur. Ahlan wa sahlan. Ahlan bik. Kaifa haluka? Ataupun kaifa haluki? Jawab dia, ana bi khair. Nak best sikit? Walhamdulillah. Ana bi khair. Walhamdulillah. Orang tanya, orang sebut kepada kita, ma'assalamah. Ma'assalamah ni tadi last kali maksud dia, selamat jalan. Ma'assalamah. Yang ni, lupa nak beritahu makna tadi. Ma'assalamah, selamat jalan. Wa ilal liqa. Semoga bertemu lagi. Wa ilal liqa. Okay. Jadi ma'assalamah jawab dia wa ilal liqa. Selamat jalan, semoga bertemu lagi. Man anta ataupun man anti. Macam mana jawab dia? Ana Fahmi. Kalau kamu nama, contohnya nama kamu Aisyah, ana Aisyah. Kalau nama kamu contohnya Tengku, ana Tengku. Okey, dah ada jawapan dia. Ini jawapan-jawapannya. Baik. Kita terus kepada latihan yang seterusnya. Iqra. Baca. Iqra maksud dia baca. Ini adalah perkataan pertama wahyu yang turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, baca. Baik. Jadi tajuk kita belajar hari ni apa tajuk dia? Yang kanan ni ke yang kiri ni tajuk dia? Yang kanan ni, at-ta'aruf. Tajuk kita hari ni adalah at-ta'aruf. Dalam bahasa Arab juga ada perkataan yang hampir-hampir sama, disebut dengan at-ta'rif. Apa beza dia? At-ta'aruf maksud dia berkenalan tadi. Kenal mengenali. Berkenalan. At-ta'aruf. Tapi ada perkataan at-ta'rif membawa makna pengenalan. Pengenalan tu macam definisi. Ta'rif. Apa ta'rif salat? Salat itu adalah perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Yang tu ta'rif, pengenalan. Jadi hampir-hampir sama, kita tak boleh bantai eja mana-mana kita nak. Sebab maknanya berbeza. Baik, assalam maksud dia selamat, sejahtera. Okey, assalam juga membawa makna damai. Okey, ada makna, banyak makna salam ni. Assalam yang tanpa alif. Yang ni ada alif, yang ni tak ada alif. Assalam ni banyak makna tapi kita pilih makna damailah, senang untuk kita bezakan. Baik, seterusnya jim.
Al-Islam As-salamah. Mana satu yang kita belajar hari ni? Ada ke perkataan ni kita belajar kanan ni? Tak ada kan? Yang ada adalah as-salamah. As-salamah yang kita sebut ma'as-salamah, selamat jalan tadi kan. Okey. As-salamah membawa makna sejahtera. As-salamah. Ma'as-salamah tu bersama dengan kesejahteraan lah. Jadi orang-orang yang kita nak ucap selamat jalan, kita sebut ma'as-salamah. Kita tak boleh sebut al-Islam. Islam itu maksud dia agama. Agama Islam. Islam itu sendiri membawa makna menyerah diri. Al-Islam. Sebab itu orang-orang Islam ini orang yang menyerah diri kepada Allah. Itu maksud Islam. Okey. Sabah. Dal. Sabah maksud dia pagi. Subuh. Subuhun makna dia subuh. Mana lagi lama? Sabah lah lama. Sabah tu daripada awal pagi sampai nak masuk tengah hari itu adalah sabah. Sedangkan subuh masanya adalah terhad. Now kita pindah kepada latihan yang seterusnya. Dia suruh bezakan mayyiz as-sahiha minal khata'. Bezakan yang sahih daripada yang khata'. Khata' itu salah. Bezakan yang benar daripada yang salah. Baik, saya nak tanya. Alif, kanan ke yang kiri betul? Yang kanan. Yang ni ejaan dia yang betul adalah Assalamualaikum. Yang ni salah. Yang ni bukan macam ni aja dia. Macam ni aja dia. Ada lam kat sini. Lam, tapi lam ni tak bunyi. Kalau kita belajar Quran tu kita sebut alif lam syamsiah. Assalam. Kita tak sebut al. Jadi bila kita tak sebut, tak semestinya benda tu tak ada. Assalam. Jangan eja macam ni. Salah. Okay, ba juga. Ahlan. Ahlan wa sahlan. Mana satu? Yang kanan ke yang kiri? Yang sebelah kanan ni. Ahlan. Bukan ahlan. Bukan ni. Yang ni salah. Ahlan. Ana bi khair ke ana bi khair? Ana bi khair. Ilal liqa ke ilal liqa? Alaikum ke alaikum? Alaikumussalam ke mu'alaikumussalam? Cuba fikir. Okay, saya bagi jawapan dia. Ini jawapan dia. Ini yang betul. Kanan. Kanan. Yang ni kiri. Kha. Bukan hai. Liqa. Alaikum. Alaikumussalam. Baik. Kita lompat lagi latihan yang seterusnya. Silangkan di antara alif dan juga ba. Kalau orang sebut kepada kita masa al-khair, apa jawab dia? Ana Sa'ad ke? Bukan. Masa'an Nur. Man anta? Siapa awak? Ana Sa'ad. Man anti? Ana Su'ad. Okey. Apa beza ni Sa'ad dengan Su'ad? Mana lelaki, mana perempuan? Man anta? Sa'ad. Maknanya Sa'ad nama lelaki, Su'ad nama perempuan. Man anti? Su'ad. Ana Su'ad. Ahlan wa sahlan, ahlan bik. Okey. Jadi kita boleh tengok jawapan dia. Ini jawapan dia. Okey. Dah. Baik, habislah latihan kita untuk tajuk dialog. Jadi terus lompat kepada, kalau kita tengok buku ni macam ni. Kamu akan tengok latihan yang kita buat tadi kan. Ini latihan-latihan dia tadi. Cuma Ustaz dah ringkaskan, Ustaz dah asing-asingkan tadi. Okey, inilah sekali Ana Sa'ad, Ana Su'ad. Okey, habis je kita belajar dialog, kita akan terus belajar tata bahasa. Cuma tata bahasa ni Ustaz tinggalkan dulu. Tata bahasa ni dia lama sikit nak belajar. Tata bahasa very simple, jangan risau, senang je. Tak apa, kita lompat terus kepada bahagian yang ketiga, iaitu al-munawwa'at. Ingat setiap topik ada 3 bahagian. Ada teks. Tadi kita dah belajar teks dan juga latihannya dah selesai. Jadi bahagian kedua adalah tata bahasa, kita tinggalkan dulu. Kita terus lompat kepada bahagian yang ketiga, iaitu al-munawwa'at. Al-munawwa'at ni. Baik, al-munawwa'at. Al-munawwa'at maksud dia apa? Kepelbagaian. Pelbagai. Kita akan belajar di sini, kita akan belajar nombor. Kita akan belajar bulan-bulan. Kita akan belajar hari-hari. Jadi benda-benda yang hari-hari dalam seminggu. Jadi benda-benda yang macam tu kita akan belajar di dalam bab al-munawwa'at. Baik. Jadi bab yang pertama ini, al-munawwa'atnya adalah al-arqam. Al-arqam maksud dia apa? Nombor.
Nombor, okey, payah pula nak tulis. Okey, nombor Jadi kita akan belajar nombor 1 sampai 10. Yang Ustaz yakin semua daripada kita di sini rasanya dah lancar lah kot. Jadi nombor 1 dalam bahasa Arab wahid, 2 ithnani, nombor 3 salasah, nombor 4 arba'ah, 5 khamsah, 6 sittah, 7 sab'ah, 8 thamaniyah, 9 tis'ah, 10 asyarah. Baik. Bahagian yang terakhir di dalam buku itu ada bahagian kecil je. Yang di hujung tu nama dia al-aqwal al-ma'surah. Kata-kata yang maksur. Kita anggaplah maksud dia kata-kata hikmah lah. Kata-kata hikmah itu dia akan bagi satu perkataan yang berharga untuk kita ingat, jadi panduan dalam hidup kita kan, macam mana kita lancar peribahasa dalam bahasa Melayu kan. Jadi dalam bahasa Arab pun bila kita belajar bahasa, kita nak perkataan-perkataan yang cantik yang boleh kita ambil manfaat daripada perkataan itu. Okey, jadi kita nak belajar perkataan maksur yang pertama, iaitu kita sebut sama-sama innamal mu'minuna ikhwah. Sekali lagi, innamal mu'minuna ikhwah. Yang ni adalah ayat Al-Quran sebenarnya, innamal mu'minuna ikhwah. Maksud dia adalah sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Inna sesungguhnya, ada ma ni Arab panggil ma lil hasar, perkataan yang mengurung inna tu. Contohnya tidak ada lain, macam itulah maksud dia. There is nothing. Itu maksud ma. So maksud kat sini sebenarnya orang-orang beriman itu tidak lain, mereka bersaudara. Itu terjemahan. Kalau kita faham maksud ma dekat situ, innama, orang-orang mukmin itu tidak lain, mereka ini adalah orang yang bersaudara. Jadi bila orang mukmin berfaham maksud ayat ni, dia akan tahu apa bangsa pun orang tu, orang itu kulit hitam ke, kulit kuning ke, kulit kelabu ke, kulit biru ke, kalau dia mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia beriman dengan Allah, dia beriman dengan Rasulnya, nescaya dia tahu orang itu adalah saudaranya. Orang ini lebih kuat ikatan persaudaraannya daripada kalau dia ada adik-beradik yang lawan Islam. Dia ada adik-beradik, tapi adik-beradik dia ni benci Islam. Jadi dia sebenarnya hubungan dengan adik-beradik dia itu tidak seperti orang yang menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu hubungannya lebih kuat daripada darah. Itu maksud innamal mu'minuna ikhwah. Jadi untuk minggu ni Ustaz rasa kelas kita sampai sini dulu. Jadi Ustaz akan nak sambung nanti dengan pelajaran Al-Qawaid. Sekiranya ada sebarang permasalahan, boleh tanya Ustaz di dalam komen psikologi. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum.